Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dimuliakan Muallimah Ruhi Naimah binti Muhammad Tarudin, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Akademik, para ibu bapa bagi murid-murid tahun 5 dan 6 serta anak-anak murid yang Muallimah kasihi dan dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazilan ana ucapkan di atas kehadiran tuan-puan dalam taklimat pada malam ini, khususnya berkenaan dengan taklimat penilaian kelas Al-Quran dan Fardu Ain. Baik, insya-Allah kita akan mulakan sekarang. Ya, boleh santai-santai tuan-puan, dan seperti biasa sepanjang taklimat dijalankan kita akan buka sesi soal jawab di hujung taklimat ini nanti. Baiklah, tanpa membuang masa, kita akan teruskan taklimat dengan pembentangan slide. Baik, seperti mana yang dimaklumkan oleh pihak sekolah, pada malam ini adalah merupakan taklimat penilaian kelas Al-Quran dan Fardu Ain. Baik, untuk makluman tuan-puan yang dihormati sekalian, ya, ia merupakan istilah baru pertukaran nama, ya, yang mana sebelum ini kita semua sedia maklum dengan ujian penilaian UPKK, ya, iaitu ujian penilaian kelas KAFA, dan kini kita dimaklumkan oleh JAKIM dengan satu nama baru kepada penilaian kelas asas dan fardu ain, ataupun singkatannya kita berikan PKAFA. Dan untuk penilaian kelas asas dan fardu ain ini adalah merupakan makluman daripada JAKIM apabila mansuhnya peperiksaan bertulis UPKK, memandangkan keadaan semasa ada beberapa buah negeri yang mana murid-muridnya belum lagi bersekolah dan tarikh penilaian, ya, dah semakin dekat, ya, dan disebabkan itu satu arahan baru telah diturunkan kepada semua sekolah berkenaan dengan pertukaran penilaian ini. Baik, insya-Allah saya akan menjelaskan lebih lagi, ya, melalui slide yang telah dikongsikan kepada tuan-puan. Baik, ini adalah antara yang kita terima makluman, ya, iaitu seperti mana dimaklumkan tadi, ya, pertukaran kepada penilaian kelas Al-Quran dan Fardu Ain yang menggantikan peperiksaan bertulis UPKK. Baik, akan dilaksanakan serentak. Seperti mana kita tahu, peperiksaan UPKK tidak sama dengan PSRA yang mana kita jalankan di negeri Selangor sahaja kalau PSRA, tetapi UPKK adalah seluruh, ya, satu Malaysia, semua negeri, dan dijalankan serentak bermula 15 hingga 30 November, iaitu 2 minggu lagi pada bulan hadapan. Kemudian MPKF ini dimaklumkan, MPKAFA ini dimaklumkan akan dijalankan dalam 3 bentuk lah, iaitu online, offline dan juga offsite. Baik, untuk makluman tuan-puan, mengapakah taklimat pada malam ini dijalankan? Kerana kita di negeri Selangor, kita sedia maklum bahawa anak-anak murid telah pun mula bersekolah bermula minggu hadapan. Jadi setelah diperhalusi, diteliti oleh pihak sekolah, ya, makluman yang diberikan oleh JAKIM banyak juga perubahan yang perlu pihak sekolah fikirkan apabila ada sebahagian, ya, murid akan hadir ke sekolah bersemuka manakala sebahagian lagi akan berada di rumah. Jadi disebabkan itulah taklimat ini sangat penting untuk disampaikan kepada ibu bapa, bagaimanakah penilaian ini dijalankan, adakah dijalankan secara menyeluruh di sekolah sahaja ataupun dijalankan secara online, kerana guru-guru keberadaannya sepenuhnya berada di sekolah. Jadi kita memikirkan juga fokus guru-guru yang akan menilai ataupun mentaksir anak-anak ini. Jadi pada malam ini segala makluman akan kita berikanlah secara jelas kepada ibu bapa.
Baik, seterusnya MP Kafa ini ya akan dijalankan ya, ibu bapa perlu ambil maklumlah silibus yang akan dinilai ya oleh murid-murid ini. Kemudian jadual penilaian akan ditetapkan oleh guru ya, ataupun kitalah pihak sekolah ya telah menetapkan menurunkan arahan kepada guru-guru. Kemudian memastikan calon dapat dihubungi. Okey, yang ini lebih sesuai untuk penilaian yang PDPR lah, seperti mana yang dimaklumkan oleh JAKIM. Kemudian yang lebih penting menjaga kesihatan calon lah ya, supaya minggu pentaksiran tersebut diharapkan anak semua sihat ya. Kalau boleh diminta jauh ya untuk yang kita hadapilah kuarantin ke apa dan sebagainya, supaya penilaian ni dapat dijalankan secara lancar lah ya. Kemudian mengelakkan risiko ya, risiko-risiko lain, persediaan alat tulis atau keperluan yang ditetapkan. Ini sampingan lah tetapi penting. Membimbing calon untuk mengulang kaji silibus. Ini kami perlukan sangat-sangat motivasi, bimbingan ya daripada ibu bapa untuk membimbing anak-anak sebagai calon ya, calon yang akan dinilai. Kemudian usaha, doa dan tawakal. Baik, seterusnya ini yang ingin dimaklumkan ya. Bagaimana pentaksiran dijalankan ya secara online ini apabila mansuhnya peperiksaan ujian bertulis. Maka JAKIM telah menetapkan ada dua penilaian dengan pembahagian 25% untuk bahagian B, manakala 75% pula untuk bahagian A. Mari kita lihat untuk penilaian bahagian B. Penilaian bahagian B ini dipecahkan mengikut 3 kriteria, iaitu nilai dan sasiah 5%, kehadiran PDPR 10%, hasil kerja dan komitmen 10%. Jadi untuk makluman tuan-puan yang dihormati sekalian, seperti mana ya penekanan daripada pihak sekolah berkaitan dengan kehadiran dalam PDPR ya, hasil kerja ya, mana tugasan ya, kerja rumah, kerja di dalam buku tulis yang sering dititik beratkan dan diberi penekanan oleh guru-guru subjek sangat perlu. Ya, walaupun pada ketika itu pihak sekolah memberi makluman, kita belum ada ya makluman daripada pihak JAKIM tentang penilaian ini. Bila kita sedia maklum dah ada penilaian 25% ini, itu yang kita khawatirkan. Ya, jadi kami pihak sekolah maklum ada beberapa orang murid yang tidak hadir dan sebagainya, dan diharapkan kiranya ibu bapa sedia untuk menerima segala keputusan markah lah yang akan diberikan oleh guru-guru penilai, kerana kami juga menilai berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh pihak JAKIM berdasarkan pecahan ya, pecahan penilaian peratusan yang telah diberikan inilah ya. Baik, kemudian 75% ya yang diperuntukkan itu adalah penilaian secara lisan. Inilah perubahan ataupun pertukaran yang telah ditetapkan oleh JAKIM, yang mana peperiksaan yang dijangkakan bertulis itu ditukarkan penilaian secara lisan, ataupun ayat mudah yang senang kita sebut di sini secara bersemukalah ya, ataupun secara one to one ya, mengikutlah kesesuaian kaedah ataupun medium dengan keadaan semasa yang akan diaturkan, disusun aturkan oleh pihak sekolah. Di mana ini makluman baru yang kami terima, bahawa penilaian silibus yang sebelum ini kita sedia maklum hanya tahun 5 sahaja, tetapi kali ini JAKIM telah memberi makluman bahawa silibus kurikulum Kafa bermula dari yang tahun 3 hingga tahun 5. Ya, jadi anak ulang sekali lagi ya, penekanan, makluman, pencerahan kepada tuan-puan sekalian, silibus kurikulum bermula daripada tahun 3 hingga tahun 5 untuk semua 5 subjek bertulis, iaitu ulum syariah, sirah, jawihat, adab dan lughah Quran, yang mana murid-murid telah sedia maklum 5 mata pelajaran ini yang sepatutnya dinilai melalui peperiksaan bertulis, tetapi kali ini ditukar melalui penilaian secara lisan. Baik dirangkumkan ataupun disimpulkan,
Seperti inilah ya dalam slide yang ditunjukkan, dengan ya gabungan markah bahagian A dan B tadi menghasilkan 100 markah. Dan penilaian adalah dilakukan berdasarkan grade 8A, ya, di mana murid yang mumtaz dikategorikan sebagai 8A, A bagi kesemua subjek. Untuk makluman tuan-puan sekalian, ya, sekiranya tuan-puan selalu mengikuti perkembangan dan makluman diberikan oleh pihak sekolah, ya, 3 subjek yang ditunjukkan ini, ya, yang tertera ini, amali solat, ya, PCHI, penghayatan cara hidup Islam, UTH, ujian tilawah hafazan, telah pun kita laksanakan dan lengkapkan, dan markah juga telah dihantar kepada pihak induk lah, ya, melalui JAIS, ya, pegawai JAIS. Jadi 3 pelajaran ini telah pun selesai dinilai oleh guru penilai kepada murid-murid calon-calon ini. Manakala yang 5 subjek ini yang akan dilaksanakan bermula 15 hingga 30 November akan datang. Baik. Slide seterusnya dikongsikan, ya, berkenaan dengan jumlah markah dan kategori grade masing-masing. Jadi inilah rujukan buat tuan-puan sekalian, grade A di bahagian markah berapa, grade B di bahagian markah berapa dan seterusnya. Jadi Ana rasa tuan-puan sekalian sebenarnya dah boleh melihatlah, ya, gambaran awal berapakah grade untuk anak-anak dicapai, kerana kita sudah dimaklumkan tadi 25% itu boleh dah guru-guru subjek berikan markah sekarang sebenarnya berdasarkan rekod yang telah pihak sekolah ambil dalam penglibatan anak-anak PDPR sebelum ini melalui 3 kriteria tadilah, ya, hasil tugasan, kehadiran, ya, dan juga komitmen dan sebagainya. Manakala 75% tadi, ya, adalah penilaian yang kita akan buat akan datang. Jadi di sini, ya, dikongsikan kepada tuan-puan sekalian, ya, sekiranya tuan-puan melihat, ya, bahagian 25% tadi amat sukar, ya, untuk dapatkan semula, ya, atas beberapa kekangan sebelum-sebelum ini. Jadi disebabkan itulah, ya, pihak sekolah, ya, maupun JAKIM, ya, sendiri memberi penekanan, ya, agar, ya, untuk kejar markah sepenuhnya, sebaiknya, yang terbaik, yang sebolehnya untuk bahagian 75% tadi, agar murid dapat mencapai grade yang baiklah, ya, A dan B ini kita harapkan, ya, sebab 75% tu kita boleh kejarlah untuk kita, senang kata ayat, kita cover semula, ya, untuk penilaian yang akan datang ni. Jadi diharapkan tuan-puan, ya, dapatlah ataupun faham dengan gambaran yang Ana terangkan tadi itu, ya. Baik, okey. Slide seterusnya, okey, ini antara silibus yang telah dikongsikan oleh pihak JAKIM, ya, bagi memudahkan guru-guru dan juga murid-murid untuk membuat persediaan. Apakah topik-topik, ya, yang telah dipilih daripada tahun 3 hingga tahun 5 untuk dinilai. Baik. Jadi ini adalah silibus ulum syariah, ini adalah silibus adab, ini adalah silibus untuk sirah, ini adalah silibus untuk sirah, silibus lughah Quran, ya, silibus jawi dan silibus khat. Ya, jadi insya-Allah kita juga telah memberikan ya, taklimat dan juga makluman kepada guru-guru subjek, ya, untuk mereka faham jelas dan bagaimana pentaksiran penilaian ini dijalankan agar dapat membantu murid-murid ketika waktu penilaian nanti. Baik. Okey, ini makluman yang terakhir, ya. Pastinya bila sudah diterangkan kepada tuan-puan, ya, mesti tuan-puan telah menggambarkan, ya, bagaimana
ujian lisan ini dijalankan, ya, kerana apabila tidak dijalankan serentak, pastinya murid yang menerima soalan ini terlebih dahulu dia dah tahu, ya, barangkali mungkin ada bocor, ya, soalan, mungkin mereka berkongsi soalan di belakang dan sebagainya, dan bagaimana sebab melalui susun atur pihak sekolah agar penilaian ini berjalan dengan lancar, kita akan buat secara berkelompok, ya, kerana guru sudah pasti tidak dapat menjalankan, ya, sesi ujian ni untuk keseluruhan murid dalam satu masa yang sama. Ia tidak sama prosedur dia seperti murid menjalani ujian ataupun peperiksaan bertulis. Tambahan, apatah lagi, ya, keadaan sekolah, ada yang hadir bersemuka, ada yang berada di rumah, ya. Jadi disebabkan itu kita lihat gambaran awal di sini bahawa JAKIM telah menyediakan 3 set soalan, ya, 3 set soalan, ya, yang mana akan ada merupakan pilihan kepada murid-murid ini untuk memilih salah satu set tersebut, ya. Jadi prosedur tentang penilaian ini akan diperincikan, ya, dalam satu taklimat oleh pegawai yang berkaitan kepada kami peringkat sekolah, kepada guru-guru, ya. Jadi insya-Allah, ya, apa yang dilakukan oleh pihak sekolah adalah sentiasa cakna, ya, dengan setiap makluman diberikan oleh pegawai, dan insya-Allah, ya, setelah kami pihak pengurusan sekolah, ya, pihak jabatan sekolah menerima, kami juga akan menurunkan, ya, arahan kepada guru-guru agar pelaksanaan ini berjalan dengan lancar, dan usaha kami untuk membantu anak-anak ini dapat menjawab dengan baik, insya-Allah. Baik, alhamdulillah selesai sudah untuk yang slide, ya, MP Kafa ini. Baik, seterusnya saya akan pergi kepada yang slide seterusnya. Okey, seperti mana yang dimaklumkan tadi. Okey, kita ada istilah lain yang namanya MP Kafa, sama juga, cuma bezanya M tu adalah modul. Okey, ini telah diterangkan tadi, ya, silibus dari tahun 3 hingga tahun 5. Semua soalan diselaraskan satu Malaysia dan penyelia akan memantau guru-guru yang menilai. Okey, untuk bahagian B telah dijelaskan juga tadi dengan pecahan tertentu, ya, iaitu nilai dan sasiah, kehadiran, ya, kemudian komitmen dan hasil kerja. Keseluruhan 100 markah. Dan ini yang ingin dimaklumkan, dikongsikan bersama, sijil tetap akan dikeluarkan sama seperti UPKK sebelum ini. Jadi ingin beri makluman, ya, kepada ibu bapa, mungkin bagi ibu bapa yang punyai, ya, pengalaman anak sebelum ini pernah menghadapi UPKK, mungkin faham, ya, yang bagi yang baru pertama kali, ya, ingin dimaklumkan bahawa untuk peperiksaan UPKK ataupun PKAFA ini dia ada sijil khusus, ya, iaitu keputusan yang dikeluarkan atas sijil yang khusus, ya, yang mana dikeluarkan oleh pihak JAKIM lah. Ya, jadi diharapkan ibu bapa maklum bahawa sijil keluaran keputusan markah anak ini bukan dikeluarkan oleh peringkat sekolah, tetapi dikeluarkan oleh pihak JAKIM. Baik, ini yang sangat-sangat, ya, pihak sekolah mahu kongsikan kepada ibu bapa sekalian untuk berkenaan dengan tanggungjawab dan komitmen lah, iaitu ibu bapa, ya, perlu maklum berkenaan dengan silibus MP Kafa yang mana dah dimaksudkan tadi, diterangkan tadi, iaitu dari tahun 3 hingga tahun 5. Kemudian ibu bapa dan anak-anak mesti, ya, cakna, ya, sedia maklum, ya, berkenaan dengan jadual hari dinilai, bermakna untuk subjek ulum syariah. Okey, dalam antara tarikh 15 hingga 30 November itu, yang manakah tarikh yang dipilih oleh guru subjek untuk dinilai. Oleh disebabkan itu, ya, pihak sekolah memandang bahawa kami perlu aktifkan, ya, sebaiknya untuk grup, ya, grup kelas Telegram itu bagi memberi makluman dari masa ke semasa agar pelaksanaan penilaian ini berjalan dengan baik. Jadi diharapkan, ya,
mendapat kerjasama yang baik di peringkat tuan-puan juga dan juga anak-anak, ya. Tuan-puan sebagai ibu bapa untuk sentiasa, ya, melihat juga makluman yang pihak sekolah berikan dalam grup Telegram kelas, ya, walaupun anak-anak sudah hadir bersemuka, kerana di situ kita akan sentiasa beri peringatan, reminder, ya, dan juga makluman-makluman terbarulah kepada ibu bapa, ya. Baik, kemudian pastikan ibu bapa dan anak-anak boleh dihubungilah, ya, sekiranya ada guru-guru subjek yang PM lah, personal message kepada tuan-puan. Okey, memantau kehadiran dan pelibatan anak-anak dalam PDPR. Okey, sekiranya ada makluman daripada pihak sekolah lah, ya. Okey, ini yang lebih penting, elakkan risiko pada anak-anak lah, khususnya diberi penekanan berkenaan dengan penjagaan kesihatan, ya. Okey, baik. Dan terakhir, ya, secara kesimpulan, jangan bimbang tuan-puan, ya, walaupun silibus, ya, dimaklumkan dari tahun 3 pula hingga ke tahun 5, ya, bagaimana anak-anak bermakna adakah mereka diberi bebanan lagi untuk mereka ulang kaji, ya, diberi tambahan lagi topik-topik dan sebagainya. Okey, apa yang kami sedia maklum adalah topik-topik yang telah diberikan oleh guru-guru yang tahun 5 ini tetap juga, ya, dijadikan sebagai soalan dalam penilaian nanti, ya. Mungkin pihak JAKIM sudah peruntukkan, ya, berapa peratus untuk soalan tahun 5, berapa peratus untuk soalan tahun 4 dan berapa peratus untuk soalan tahun 3. Dan kami di pihak sekolah seperti mana kami melalui perkara ini, ya, yang merupakan kebiasaan pada kami dan kami faham insya-Allah, ya, pihak JAKIM, ya, tidak akan mengeluarkan soalan yang membebani anak-anak, ya. Kita sedia maklum dengan keadaan semasa dan insya-Allah, ya, soalan, ya, cara penilaian, ya, akan jadi mengikut aras kemampuan anak-anak ini nanti, ya, insya-Allah. Okey, baik tuan-puan, memandangkan, ya, sudah selesainya pembentangan dan sedikit, ya, makluman, ya, pencerahan kepada tuan-puan berkenaan dengan pelaksanaan penilaian kelas Al-Quran dan Fardu Ain ini, ya, pihak sekolah telah memandang, ya, beberapa perkara, ya, beberapa sudut di mana adanya penting untuk pihak sekolah ambil tindakan di peringkat sekolah pula, yang mana kita akan buat, ya, minggu pecutan PKFA ini, yang mana minggu tersebut akan dijalankan, ya, oleh guru-guru PKFA ini, ya, untuk memberi fokus kepada anak-anak, ya, berkenaan dengan silibus-silibus subjek-subjek PKFA ni selama seminggu sebagai persediaan sebelum penilaian, ya. Dan minggu tersebut pula berlaku pula kehadiran penggiliran, dan seperti mana kita semua sedia maklum, ya, penggiliran ni hadir secara bermingguan. Bagaimanakah dijalankan? Sedangkan pecutan ini dijalankan selama seminggu sahaja, ya. Kehadiran murid bagaimana? Okey, ini akan dicerahkan oleh unit high and wide akademik sebentar lagi oleh Maklimah Ruhin, dan seterusnya pula bagaimana penilaian anak-anak di sekolah dan juga di rumah. Okey, adakah penilaian ini hanya dilakukan di sekolah sahaja ataupun penilaian ini dilakukan di kedua-dua kaedah ini di sekolah dan juga di rumah? Bagaimana? Ini yang perlu diberikan penjelasan yang sangat tepat, ya, yang sangat jelaslah kepada tuan-puan sebagai ibu bapa. Baik, tanpa membuang masa, ya, dijemput Maklimah Ruhin Naimah binti Muhammad Tarudin selaku guru penolong kanan hal ehwal akademik untuk membentangkan slide seterusnya. Dipersilakan. Baik, Alhamdulillah, syukur Maklimah. Okey, yang dihormati Maklimah Asyafiqah binti Abdul Aziz, Guru Besar Sekolah Rendah Islam Integrasi Al-Hikmah Puncak Alam. Yang dihormati juga ibu bapa yang hadir pada malam ini, syukur jazilan diucapkan, dan juga anak-anak didik yang dikasihi dan bakal berjumpa nantilah insya-Allah. Okey, daripada Ana unit sebagai guru penolong kanan hal akademik akan membentangkan beberapa perkara.
lanjutan daripada penerangan yang telah dibentangkan oleh Maklimah Asyafiqah tadi. Baik, seterusnya Maklimah. Okey, tanpa buang masa saya pergi seterusnya lah ya. Okey, ini adalah jadual minggu keseluruhan bagi bulan November untuk menampak lebih jelas lagi kepada ibu bapa bagaimana pelaksanaan pecutan MPKFA, penilaian MPKFA dan juga penilaian bagi tahun 5 lah. Baik, untuk minggu 8 pada tarikh 8 hingga 12 hari bulan pada warna biru tersebut ibu bapa boleh lihat pada tarikh tersebut dijalankan pecutan akhir MPKFA bagi tahun 5 dan 6. Okey, penerangan akan dijelaskan pada slide seterusnya. Ini adalah tarikh-tarikh yang perlu ditunjuk kepada ibu bapa. Okey, pada minggu yang 15 hingga 30. Okey. Tarikh penilaian MPKFA adalah pada 15 hingga 30 November dan seperti yang dilihatkan berwarna purple itu adalah tarikh penilaian untuk tahun 5 dan 6 dan dijalankan secara penggiliran lah, mengikut kelompok. Dan yang berwarna oren tersebut adalah pelaksanaan ujian atau pentaksiran kepada murid tahun 5 sahaja untuk subjek akademik iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains dan juga subjek tajwid yang mana subjek-subjek tersebut belum dinilai. Baik, seterusnya Maklimah. Okey, untuk minggu pecutan KAFA, apa minggu pecutan KAFA ni ialah kita masukkan semua subjek diniah dalam satu hari tersebut, dalam minggu tersebut. Bermakna dalam satu hari, dalam minggu tersebut tiada subjek akademik dijalankan lah. Seperti yang ibu bapa dapat lihat dalam jadual tersebut, akhlak dalam sirah dalam satu hari, bahasa Arab pada hari Selasa dan seterusnya lah. Dan ini adalah contoh sahaja, dan ini adalah contoh jadual. Nah, ini belum lagi untuk tahun 5 tahun 6 akan datang. Dan jadual ini akan dikeluarkan pada tarikh minggu hadapan lah, antara 1 hingga 5 November. Oleh itu harap ibu bapa cakna lah dan peka terhadap apa makluman yang diberikan oleh pihak sekolah di dalam grup kelas Telegram tersebut. Okey. Okey. Seperti yang dimaklumkan tadi, minggu pecutan KAFA ni kita akan fokuskan mata pelajaran PKAFA saja iaitu ulum syariah, ibadah dan akidah, sirah, jawi dan khat, adab dan lughah Quran. Yang mana subjek-subjek ini adalah penilaian untuk 75% tadi. Yang Maklimah Asyafiqah sebut tadi, 75% guru ibu murid-murid perlu kuasailah sekiranya untuk mendapatkan markah yang terbaik. Okey. Seterusnya tiada mata pelajaran akademik dijalankan. Okey, tumpuan sepenuhnya kepada mata pelajaran PKAFA dan sama juga murid di sekolah bersemuka melakukan pengukuhan silibus bersama guru KAFA yang mana telah dimasukkan subjek diniah dalam keseluruhan dalam minggu tersebut. Pengukuhan bersama guru-guru lah bagi silibus tahun 3 sehingga tahun 5. Dan manakala murid di rumah, PDPR membuat latihan yang diberikan oleh PKAFA sahaja. Sementara murid di sekolah bersama guru dan murid di rumah juga akan diberikan latihan pengukuhan lah yang akan diberikan oleh guru mata pelajaran 5 tadi, guru PKAFA. Okey. Okey, tujuan minggu pecutan ini dijalankan adalah untuk ulang kaji dan penekanan silibus bagi tahun 3 dan 5. Dan bila dijalankan ni, guru lebih, bila bersemuka, guru-guru dapat lebih kepuasan untuk bersama murid menjalankan ulang kaji dan boleh menekankan bagaimana yang murid tidak betul dan boleh fokus kepada seorang-seorang murid. Yang mana murid lemah, kita boleh lebihkan fokus. Yang mana dia perlu diperbaiki, boleh diperbaiki. Dan seperti sedia maklumlah, bersemuka ni lebih berkesan lah daripada PDPR, insyaAllah.
Dan ibu bapa tidak perlu bimbang kerana silibus telah dikongsikan dalam slide MP Kafa, slide JAKIM tadi yang telah ditunjukkan oleh guru besar tadilah. Okey. Oleh itu, untuk minggu PKFA, minggu pecutan tadi yang saya yang telah tunjukkan dalam uh, takwim tadi atau jadual tadi, okey, pada 8 hingga 12 November tadi, murid akan datang penggiliran secara mengikut hari, bukan mengikut minggu. Jadi untuk hari Isnin, kelompok A akan datang. Untuk hari Selasa, kelompok B. Hari Rabu, kelompok A. Dan manakala hari Khamis, kelompok B. Dan hari Jumaat, kelompok A dan B. Yang mana hari Jumaat ini dalam perbincangan dan dalam perancangan, kami akan jalankan kami akan panggil penceramah daripada pihak luar untuk memberikan taklimat yang terakhir lah, ataupun semangat terakhir untuk diberikan kepada murid-murid ni, insyaAllah. Dan segala makluman akan diberikan dari masa ke masa lah jika ada sebarang perubahan. Okey, tujuan dijalankan secara bergiliran hari ni supaya bilangan perjumpaan murid bersama guru kelas adalah guru-guru bersama kelas adalah sama bagi kedua kelompok lah. Tidaklah hanya berfokus pada satu kelompok yang mana satu kelompok lain yang ditinggalkan. Okey. Okey, bagaimana kaedah penilaian kafah? P kafah ini ialah, okey, saya ulang balik, tarikh penilaian bermula pada 15 hingga 30 November. 30 Oktober. Salah sedut. November. November. 15 November, maaf. Okey, tarikh penilaian ialah 15 hingga 30 November. Okey. Penilaian akan dijalankan secara bersemuka sahaja dan penilaian dilakukan di sekolah bagi memberi ruang sepenuhnya untuk guru fokus terhadap murid yang dinilai. Okey, kelompok murid yang menjalani PDPR di rumah akan menjalani sesi ulang kaji sahaja bagi persediaan penilaian minggu hadir bersemuka nanti. Okey, jelas ni? Okey. Okey, untuk lebih perinci, diperincikan lagi kaedah penilaian mengikut minggu. Okey, untuk minggu pertama, 15 hingga 19 November, kelompok A akan hadir ke sekolah. Okey, murid akan dinilai di sekolah oleh guru penilai dengan menjawab soalan diberikan. Yang seperti dimaklumkan tadi, kita akan jalankan secara lisan lah. Dan bagi memberi fokus kepada guru sepenuhnya kepada murid yang dinilai di sekolah. Okey, makluman subjek yang dinilai akan dimaklumkan oleh guru subjek atau pihak sekolah dalam grup kelas lah. Yang seperti dimaklumkan tadi oleh guru besar, pihak sekolah yang telah ataupun dalam slide JAKIM tadi, pihak sekolah perlu memaklumkan kepada ibu bapa subjek apa yang perlu yang dinilai oleh murid pada hari tersebut melalui jadual itulah, dan jadual tersebut akan dikeluarkan oleh pihak sekolah, insyaAllah. Jadi untuk itu, untuk bagi melancarkan penilaian MPKFA ini, diharapkan murid dapat hadirlah ke sekolah sepanjang penilaian tersebut. Kerana sekiranya murid tidak hadir pada hari penilaian, tiada penilaian lain dijalankan bagi memberi kelancaran proses penilaian bersama murid-murid yang lain. Sebab kita ambil maklum murid ramai dan juga kita lakukan secara penggiliran, dan masa juga kita perlukan untuk kita perlu susun dengan baiklah supaya murid dapat dinilai dengan dalam masa yang ditetapkan. Jadi kelompok A di sekolah, manakala kelompok B di rumah. Okey, bagaimana murid B ni? Kelompok B ni murid akan ulang kaji sendiri bagi subjek PKFA. Tiada tugasan yang diberikan oleh guru lah. Kerana guru PKFA tadi telah fokus menilai murid di sekolah. Dan namun murid akan terima juga tugasan daripada guru-guru akademik sahaja, iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, sejarah. Okey.
dan juga mata pelajaran tajwid, iaitu bukan subjek PKFA lah. Okey. Untuk minggu yang seterusnya, untuk kelompok A di rumah, kelompok B di sekolah. Kelompok B di sekolah tu macam biasalah, akan dinilai, bila di sekolah tu akan dinilaikan oleh guru subjek secara lisan, dan kelompok A di rumah akan jalankan akan jalankan tugasan-tugasan lah yang diberikan oleh guru akademik, yang seperti sama jugalah macam grup A tadi, grup B tadi. Okey, seterusnya adalah makluman peperiksaan akhir tahun. Okey, peperiksaan akhir tahun ini telah ditukar kepada pentaksiran akhir tahun. Okey, jadi tiada peperiksaan akhir tahun dijalankan kepada murid-murid tahun 6. Okey, tiada peperiksaan akhir tahun dijalankan bagi murid tahun 6 kerana peperiksaan akhir tahun ini telah dijalankan pada bulan September lepas, dan bagi mengurangkan bebanan kepada murid lah. Dan peperiksaan akhir tahun ini akan dijalankan kepada murid tahun 5 sahaja. Dan subjek yang terlibat adalah subjek akademik, iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, sejarah dan juga diniah, iaitu tajwid sahaja. Okey, peperiksaan akhir tahun akademik dan tajwid dijalankan pada 15 hingga 30 November lah, seperti yang dipaparkan dalam jadual keseluruhan tadi, yang dimaklumkan 15 hingga 30 November dalam kelas. Peperiksaan akhir tahun akan dijalankan pada 15 hingga 30 November dalam kelas. Okey, mengikut jadual lah, mengikut jadual yang dikeluarkan nanti. Jadi tiada peperiksaan diniah dijalankan bagi kerana penilaian telah dilakukan dalam MPKFA, iaitu adab adalah subjek akhlak, ulum syariah adalah tauhid dan fiqh, sirah adalah sirah, jawi khat adalah jawi dan khat, dan lughah Quran dan bahasa Arab. Dan tiada dilaksanakan supaya mengurangkan beban murid terhadap lambakan penilaian dijalankan ke atasnya lah. Dan murid juga tidak terbeban lah dan kurangkan stres juga. Okey, oleh itu segala maklumat peringatan akan diberikan dari masa ke semasa di dalam grup kelas. Oleh itu diminta ibu bapa sentiasa alert segala maklumat yang diberikan oleh pihak sekolah, insya-Allah. Okey, alhamdulillah telah tamat pembentangan. Jadi ada sedikit makluman tambahan yang ingin dikongsikan, iaitu yang pertama, pesanan daripada guru-guru pesanan daripada guru-guru MPKFA minta anak-anak baca buku nota padat. Nota padat yang diberikan sebab kat situ dah lengkap, kata guru-guru MPKFA ni dah lengkap dah kat situ. Dan jadi untuk persediaan minta murid-murid baca buku nota padat ya. Okey, yang seterusnya kehadiran. Okey, mohon jasa anak-anak tahun 5 dan tahun 6 hadir ke sekolah dan juga membuat penilaian lah secara bersemuka bagi memudahkan segala urusan, insya-Allah. Dan yang ketiga, pesanan mesra daripada guru-guru. Mohon anak-anak tahun 5 dan 6 sentiasa siapkan tugasan yang diberikan oleh guru semasa PDPR ataupun pemberian kerja secara offline, supaya sebagai satu pentaksiran jugalah untuk menilai bagaimana kerja murid, dan akan dinilai jugalah nanti, insya-Allah. Dan tambahan yang terakhir adalah khusus untuk murid tahun 6. Khusus murid untuk murid tahun 6. Okey, Ana diminta oleh pihak HCM, Hadiwan Murid, iaitu Ashraf, untuk menyampaikan pesanan dan untuk mengisi tarikh vaksinasi di dalam link yang diberikan.
Ana akan kongsikan sebab kami baru terima makluman, Maulana Ashraf baru terima makluman daripada pihak klinik kesihatan untuk ibu bapa mengisi tarikh vaksinasi ni untuk diberikan data kepada klinik kesihatan. Baik, Ana akan kongsikan dan ibu bapa bolehlah isi sambil-sambil dengar, boleh juga bertanya soalan. Okey. Sekejap Ana kongsikan untuk murid tahun 6 sahaja. Okey. Dan link ini akan dikongsikan jugalah dalam grup tahun 6 nanti insya-Allah. Itu sahaja daripada Ana serahkan semula kepada guru besar. Syukran. Baik, syukran jazilan diucapkan kepada Maklimah Ruhina Aimah binti Muhammad Tarudin selaku Guru Penolong Kanan Hak Ehwal Akademik atas pembentangan tadi. Jadi insya-Allah ya tuan-puan yang dihormati sekalian, berikut adalah makluman lah yang mana pihak sekolah telah berhalusi ya dan menyesuaikan apa makluman yang kita terima daripada pihak induk iaitu JAKIM dan juga pergerakan ya dan juga segala apa yang telah dimaklumkan oleh pihak sekolah kepada ibu bapa khususnya berkenaan dengan penggiliran inilah, kehadiran secara penggiliran ya sangat-sangat kami lihat perlu perhalusi bagaimana penilaian itu boleh dijalankan ya. Jadi seperti mana Maklimah Ruhi sebutkan tadi ya, kita memang menjalankan penilaian ni hanya di sekolah sahaja ya bagi memberi yang terbaiklah untuk guru-guru ya sebagai guru penilai, memberi fokus sepenuhnya ke atas calon-calon yang akan dinilai lah. Jadi kalau mengikutkan perincian yang kami lakukan ya, kami dapati nisbah untuk murid dan masa yang dinilai adalah satu orang murid hanya 10 minit sahaja yang dapat dinilai ya berdasarkan susun atau perjumpaan jadual kelas ya dan juga bilangan murid ya, bilangan murid iaitu bilangan calon yang dinilai. Satu orang murid hanya 10 minit sahaja yang dapat kami peruntukkan untuk mereka menjawab 3 set soalan tadi. Ya, jadi tuan-puan ini yang pihak sekolah ingin kongsikan ya, sangat-sangatlah kami perlu pastikan bahawa kelancaran penilaian ini mesti yang terbaik dijalankan kerana kami khuatir pada waktu kami terima untuk penghantaran markah nanti ya, khuatir sekiranya proses penilaian ini belum lagi diselesaikan oleh pihak sekolah. Jadi dikongsikan lagi dengan apa yang telah kita terima laporan daripada guru-guru subjek ya untuk murid-murid yang mungkin di grade A untuk masa 10 minit tu mungkin mereka mampu untuk menjawab dengan masa yang ditetapkan ya, tetapi bagi murid-murid yang lemah tetapi pihak sekolah ataupun guru-guru penilai mahu bantu anak-anak ni, mungkin yang 10 minit tu ya masa untuk menilai tu memang tak cukup untuk kemampuan anak-anak yang bukan di kategori yang grade A inilah ya. Jadi saya mengharapkan kefahaman untuk ibu bapa ya, sebab itu dikongsikan tadi slide dari segi sokongan yang kuat ya daripada ibu bapa, memberi motivasi kepada anak-anak ya, memastikan ulang kaji ya, yang mana kami pihak sekolah telah melakukan minggu pecutan ya, fokusnya kepada diniah saja atas sebab apa ya, dan apabila pihak sekolah telah menjalankan tindakan seperti ini, mahukan juga dapat sokongan yang lebih daripada ibu bapa dan tinjauan agar berlakunya ulang kaji ya, anak-anak ni menelaah pelajaran di sekolah dan sebagainya, di rumah dan sebagainya ya. Dan apabila penilaian dijalankan tuan-puan ya, seperti mana kita berikan taklimat pada tengah hari tadi bersama guru-guru menilai ini, guru-guru PIKAFA ini ya, guru 5 subjek ini, mereka dapat melihat akan ada berlakunya beberapa orang murid yang tidak dapat mengatasi untuk menjawab soalan berdasarkan masa yang diberikan. Jadi guru-guru ni prihatin, tanya semula pada pihak sekolah bagaimana ya sekiranya dalam masa 10 minit yang diberikan tu murid tak dapat menjawab ya, kiranya dia tak habis soalan ya. Jadi kita maklumkan di situ bahawa mana markah yang dapat dilakukan oleh murid, itulah maksudnya markah yang muktamad
yang disampaikan, yang diberikan oleh murid itu. Jadi kami bimbang juga, sangat-sangat bimbang ya, kerana kita sedia maklum untuk setahun ini, tahun ini ya, pembelajarannya sangat berbeza ya, iaitu PDPR. Jadi kita tahu kefahaman murid dalam silibus pun sangat rendah ya, tak sama seperti kita terima calon-calon untuk yang tahun-tahun sebelum ini. Kita dah nampak ya perkembangan prestasi pencapaian anak-anak untuk cabaranlah pendidikan pada tahun ini ya. Jadi diharapkan itulah mengapa pihak sekolah membuat taklimat ya, dan kongsi sama kepada ibu bapa adalah untuk kita buat persediaan awal ya, khususnya memberi motivasi. Justeru ya, itu sebab pihak sekolah memutuskan juga untuk membuat pemansuhan ya, pentaksiran akhir tahun kepada tahun 6 bagi meringankan kondisi ya anak-anak ini ya, daripada bebanan penilaian yang terlalu banyak ke atas mereka, kecuali tahun 5 sahaja kerana mereka tidak menjalani peperiksaan akhir tahun ya. Jadi perlu kami pihak sekolah mengeluarkan slip, kerana apa, itu akan menjadikan rekod simpanan juga sebagai rujukan kepada anak-anak ini bila mereka akan bertukar sekolah ya, yang dimaksudkan di sini bertukar ke sekolah menengah lah ya. Jadi pastinya ya, sekolah yang akan menerima anak-anak kita ini nanti mahu lihat ya, hitam putih, evident, record bagaimana pencapaian anak-anak ini dalam proses pembelajaran mereka ya. Jadi insya-Allah ya, hampir selesai sudah ya taklimat pada malam ini, dan kita akan bukalah ya, seperti mana yang telah dimaklumkan kepada ibu bapa, sesi soal jawab bersama tuan puan ya. Sekiranya tuan puan tidak jelas ya dan sebagainya, bolehlah ajukan dengan cara menaip ya soalan di ruangan chat. Insya-Allah Muallimah Ruhil akan memantau ya dan memaklumkanlah ya kepada admin taklimat malam ini untuk kita sama-sama jawab, mahupun raise hand dan terus buka audio lah ya untuk terus tanyakan soalan. Baik, sementara menunggu tuan-puan untuk bertanyakan sebarang soalan, boleh kita jawab sebahagian soalan yang telah dikongsikan. Okey, baik. Di sini ada soalan berkaitan dengan boleh ke adik-beradik dalam grup yang sama untuk memudahkan urusan hantar ke sekolah? Okey, baik. Pertama sekali ya, Ana mewakililah pihak jabatan sekolah ya, untuk yang keluaran senarai nama kelompok A dan kelompok B itu pada asalnya ya kita keluarkan mengikut kumpulan ya tilawah dan hafazan, yang mana kumpulan tilawah dan hafazan itu, kumpulan tilawah ya, kumpulan tilawah ini kita dah susun atur untuk jadual yang PDPR ya. Jadi kenapa kita merujuk kepada kumpulan tersebut adalah mudah untuk penilaian nanti bagi semua tahun ya, bila mana kumpulan tilawah ini dah dikelompokkan mengikut guru-guru yang berbeza juga. Jadi kita nak memudahkan pelaksanaan itulah ya, bagi penilaian tilawah ini, kerana itu kita merujuk kepada kelompok tersebut. Dan kemudian kita sedia maklum juga ya, apabila ada adik-beradik yang terpisah, dan akhirnya bila kita edarkan awal ini ya, seawal ini, itu yang kita mahu melihat bagaimana respon ibu bapa, dan insya-Allah ya kami pihak jabatan ya, Jabatan Pengurusan Sekolah ya telah ambil maklum ya dengan beberapa permohonan ibu bapa agar disatukan, dan insya-Allah sekiranya kami dapat menyusun atur semula secara yang terbaik agar adik-beradik ini dapat dikelompokkan mengikut minggu ya, dan memudahkan urusan tuan puan ya, insya-Allah kita akan mengeluarkanlah ya senarai nama untuk kelompok yang terbaru akan datang ya. Jadi itu yang dimaklumkan kepada tuan puan agar sentiasa pekalah dengan makluman sekolah ya, takut ada makluman terbaru dan sebagainya di dalam grup kelas ya. Insya-Allah pihak sekolah akan cuba usahakan segalalah yang terbaik agar kemudahan urusan kita semua ya. Okey, seterusnya soalan daripada Puan Milah Manan. Baik, peperiksaan akhir tahun bagi subjek Imla tiada dalam peperiksaan. Okey, baik. Imla, subjek Imla adalah subjek yang mana guru perlu sebut semula ya kalimah yang dipilih ya sebagai soalan, dan kalau kita lihat pada asalnya ya untuk
penilaian imla ni dia gabung kertas dengan kertas hot dan kita melihat penilaian imla ni sangat kecil dalam lebih kurang 10%, 20% macam tu dalam gabungan kertas imla dan hot ini. Jadi jika pihak sekolah ya mengeluarkan satu penilaian khusus untuk subjek imla sahaja, dia tidak relevan dengan masa penilaian yang kita sedia maklum satu kertas tu diperuntukkan sebanyak 30 minit, ya 1 jam ya, dan kita lihat juga mata pelajaran imla ni dia hanya penilaian dia sikit sahaja dalam gabungan kertas yang dimaklumkan tadi, itulah imla dan hot. Oleh itu kita tidak ya mengambil penilaian imla ini dalam peperiksaan tahun 5. Ya, mungkin pada tahun hadapan apabila pembelajaran telah kembali normal dan kita juga boleh mengambil kembali semula format asal penilaian tersebut, sebab tahun ini kita perlu bezakan. Ya, perlu bezakan, sebab itu kita tukar peperiksaan bertulis kepada penilaian bilik darjah dan sebagainya bagi mengurangkan bebanan ya, kerana kita tahu pencapaian progres pendidikan anak-anak ni tak sama seperti tahun-tahun sebelum ni. Jadi insya-Allah mungkin tahun depan kita akan buat penilaian imla inilah ya, seperti seperti penilaian yang sebelum-sebelum ini kita kembalikan normal ya. Untuk tahun ini berbeza sedikit. Baik, syukran nak ucapkan pada soalan Puan Minah Manan. Seterusnya Puan Nurul Hidayah, untuk tahun 6 ujian KAA akan dijalankan oleh pihak sekolah. Baik, saya faham berdasarkan soalan Puan Nurul Hidayah, ujian KKA ini adalah ujian kelas aliran khas ya untuk kemasukan ke tingkatan 1. Betul ke Puan Nurul Hidayah? Ya betul-betul Okey, Puan Nurul. Okey, baik. Minta maaf ya, boleh saya tanya ibu kepada siapa ya? Saya ibu kepada Nur Amni Nafisah. Okey, baik. Terima kasih Puan. Okey, terima kasih atas soalan ini. Okey, untuk ujian KAA, kelas aliran agama ini adalah untuk penilaian kemasukan ke sekolah tingkatan 1. Jadi inilah yang kita maksudkan daripada pembentangan oleh pihak sekolah sebelum-sebelum ini yang mana ada istilah PKSK ya, penilaian khusus ya untuk kemasukan sekolah tingkatan 1 ya. Penilaian-penilaian ini akan dilakukan oleh pihak yang berkenaan lah ya, contohnya KPM seperti mana pegawai yang menguruskan APDM itu ya, dan juga JAIS yang mana yang menguruskan untuk kemasukan ke tingkatan 1. Jadi ujian KAA ini di bawah PKSK, penilaian khusus kemasukan tingkatan 1 ini akan diuruskan oleh sekolah tingkatan 1 tersebut, bukan di peringkat sekolah rendah ya. Cuma kita sekolah rendah akan kongsikan ya makluman sekiranya ada calon ya yang layak untuk mendapat penilaian khusus ke tingkatan 1 ini daripada pegawai yang berkaitan, barulah kita akan keluarkan ya dan kongsikan kepada ibu bapa lah untuk maklumat ibu bapa bahawa anak telah layak ya, telah terpilih untuk melakukan ujian ini ya. Namun pelaksanaan ujian ini adalah dilakukan oleh pihak yang saya masukkan tadilah, bukan peringkat sekolah Al-Hikmah Puncak Alam lah ya. Okey, boleh ke Puan Hidayah? Jelas ke tadi? Okey, baik, faham, jelas. Terima kasih. Baik, sama Puan. Okey, baik. Okey, baik. Ibu kepada Rain Darwish. Okey, Maklimah, bilakah jadual biasa akan diberikan? Okey, baik. Tadi saya mohon maaf terlebih dahulu kerana terlepas 2 slide untuk dikongsikan bersama dengan Puan ya. Baik, izinkan saya untuk ambil masa sedikit kembali semula kepada pembentangan tadi. Okey, seperti mana yang dimaklumkan, kita ada 2 murid ya, 2 kelompok yang mana hadir ke sekolah dan juga yang mana berada di rumah. Maklumat ini akan kita maklumkanlah ya di dalam grup kelas untuk maklumat semua murid Al-Hikmah Puncak Alam. Cuma tuan-puan yang hadir pada malam ini akan dapat makluman awal lah. Okey, jadual murid bersemuka, murid akan terima jadual ini. Ya, seperti mana yang kita sedia maklumlah jadual kelas di sekolah, iaitu 15 masa inilah. Manakala okey, yang murid berada di rumah rujukannya adalah jadual PDPR.
Okey, mengapakah ia berbeza? Setelah diperhalusi oleh pihak sekolah bagi memudahkan urusan juga ibu bapa khususnya kerana yang berada di sekolah katakanlah kelompok A, okey, yang ini tidak akan menjadi tumpuan tuan-puan lah sepenuh masa kan. Sekiranya tuan-puan perlu cakna hari ini katalah di tahun 5 Al-Khawarizmi hari Isnin atau mata pelajaran sains, matematik, BI kita jumlahkan di sini katalah ada 6 subjek maka 6 tugasan ataupun 6 makluman bahan berkenaan dengan tugasan perlu pula ibu bapa alert pada hari tersebut. Jadi kita lihat bebanan di peringkat ibu bapa untuk menerima makluman yang banyak tentang tugasan dan juga guru-guru yang mana kita mahukan fokus sebenar mereka di sekolah tapi dalam masa yang sama mereka perlu menaip, mereka perlu memberi tugasan, mereka perlu mengikuti penghantaran dan sebagainya kerana lambakan ini yang terlalu banyak ni lah subjek dalam satu hari tertentu. Oleh disebabkan itu kita memudahkan bila kelompok B katalah yang berada di rumah itu dengan makluman kita ambil daripada jadual PDPR ini jadi kita sedia maklum jadual PDPR ni satu hari hanya 3 subjek sahaja yang dijalankan jadi dirangkumkanlah segala tugasan tu dan kita juga sedia maklum murid PDPR ni akan melakukan tugasan terlebih dahulu kelompok B ini kerana situasinya mereka berbeza, mereka akan terima tugasan dan tugasan itu akan diperkukuhkan lagi dengan kehadiran mereka bersemuka pada minggu seterusnya. Jadi Ana mengharapkan ibu bapa sedia maklumlah bahawa ada 2 jadual berbeza bagi murid yang berada di sekolah dan juga murid yang berada di rumah. Baik, berbalik kepada soalan puan tadi iaitu Ibu Ryan Darwish soalannya bilakah kita akan berikan? Kita akan berikan dalam minggu inilah untuk yang jadual kelas kita akan berikan pada minggu ini. Okey, untuk tahun 5 dan 6 setelah kita beri taklimat kepada guru-guru kita dapati jadual kelas itu perlu diubah sedikit kerana mereka memerlukan masa yang lebih untuk perjumpaan kepada anak-anak yang akan dinilai. Jadi kalau mengikut jadual kelas, okey, diberikan pencerahan lagi okey, untuk makluman tuan-puan, mereka ini jika digabung subjek diniah dan juga akademik, guru bagi satu subjek diniah hanya dapat jumpa dalam masa 1 jam sahaja bersama murid-murid yang ada di kelas 1 jam sahaja. Itu yang tadi kita perhalusi apabila mereka dapat jumpa 1 jam seminggu, bukan 1 jam sehari, 1 jam seminggu, maka itu yang tadi kita katakan nisbah penilaian murid satu orang hanya 10 minit sahaja mereka boleh dinilai. Jadi dengan makluman kita kongsikan kepada guru-guru penilai tadi, mereka juga khawatir bagaimana penilaian ini tidak dapat diselesaikan bagi murid yang kategori lemah yang perlukan bimbingan dan sebagainya. Oleh disebabkan itu mereka memerlukan masa perjumpaan itu yang lebih panjang. Disebabkan itu kami perlu ubah semula jadual ni telah dikeluarkan, ini sebenarnya jadual yang kami dah selesaikan tapi kami perlu ubah bila kami dapat makluman tadilah laporan daripada guru-guru. Oleh itu untuk tahun 5 dan 6 bagi jadual kelas ini mungkin kami akan lewat sedikit berbanding dengan pengeluaran jadual kelas untuk tahun 1 hingga 4. Namun kami akan keluarkan jadual minggu pecutan yang mana tadi dah dikongsikan dalam progres dalam progres yang ini okey seminggu, insya-Allah seminggu ataupun beberapa hari sebelum sebelum datangnya minggu 8 hingga 12 November ni lah insya-Allah kita akan berikan masa yang secukupnya juga untuk persediaan ibu bapa. Okey, baik. Harap dapat menjawablah soalan Ibu Ryan Darwish. Okey, seterusnya daripada Ismizal. Untuk minggu 29 dan 30, masihkah penggiliran ke sekolah mengikut kelompok? Okey, mungkin Maklimah Ruhi nak menjawab. Okey, baik. Untuk minggu 39, 30 tu masih mengikut penggiliran ke sekolah. Penggiliran ke sekolah mengikut kelompok itu by minggu tu lah. Cuma yang berbeza tadi pada minggu pecutan MP Kafa.
Yang itu ikut giliran hari, manakala minggu yang seterus tersebut akan mengikut penggiliran minggu. Maksud kelompok A, kelompok B bergilir mengikut mingguan. Okey. Okey, Mak Lima. Baik, terima kasih Mak Alimah. Okey. Jadi diharapkan ibu bapa tidak keliru ya bahawa murid tahun 5 dan 6 hadir secara berkelompok mingguan kecuali minggu pecutan sahaja. Diulang, kecuali minggu pecutan sahaja. Tahun 5 dan tahun 6 kerana apa? Jika diikutkan secara bermingguan bermakna murid yang berada di kelompok B yang hadir pada minggu seterusnya tidak akan jumpa pada minggu pecutan tersebut. Disebabkan itu, kerana kita hanya ada seminggu sahaja persediaan sebelum penilaian, maka pada minggu pecutan itu pihak sekolah memutuskan ya agak berbeza sedikit, bukan agak, memang berbeza sedikit dengan kehadiran penggiliran hari bagi tahun 5 dan 6 sahaja. Bagi tahun 5 dan 6 sahaja. Ya, maka diberi pencerahan sekali lagi bagi tuan-puan sekiranya ada anak-anak yang berada tahun 1 dan 4 yang merupakan adik-beradik, untuk tahun 1 hingga 4 mereka bergilir secara berkelompok mingguan lah, seperti mana yang sedia maklum, tiada perubahan. Ya. Baik, seterusnya, okey, daripada Ibu Raya Amsyah, adakah set soalan untuk pelajar kelompok A dan B adalah soalan yang sama? Baik. Seperti mana yang dimaklumkan oleh pihak JAKIM, ya, semua set soalan yang dikeluarkan diberikan sama rata. Diberikan sama rata kepada semua calon murid yang akan dinilai, ya. Jadi difahamkan sebenarnya pihak JAKIM akan memberikan 5 set soalan. Betul ya Mak Nimah Ruhi? Okey, akan berikan 5 set soalan dan 3 set soalan akan dipilih oleh murid. Ya, jadi itu yang pihak sekolah ya menampakkan bahawa soalan itu tidaklah dikatakan kategori bocor kerana barangkali ya 2 soalan lagi itu masih lagi belum lagi ditanyalah oleh murid, dan jika mereka berbincang sesama mereka pun ya mungkin soalan yang diterima tu tidak sama ya. Jadi mungkin kita nampak itulah antara usaha yang dilakukan oleh pihak JAKIM ya untuk memastikan soalan ni kira teluslah ya disampaikan kepada murid-murid yang dinilai, insya-Allah. Okey, baik. Silakan untuk murid Raya Amsyah boleh terus buka audio dan tanya. Mak Imah, jadi maknanya ada 5 set soalan. Betul? Okey, Betul. silakan Mak Limah Ruhi. Betul. Jadi murid perlu jawab ke 5 atau macam mana? Okey, baik, syukran. Okey, 5 soalan tersebut telah disediakan oleh pihak JAKIM, tapi guru perlu pilih 3 soalan, set soalan, dan 3 soalan tu akan bergilir setiap murid. 3 set soalan tersebut akan digilir setiap murid, dan 1 set soalan mengandungi 15 soalan akan dijawab oleh murid. 15 soalan akan dijawab oleh murid. Yang total markah 15 soalan tu ialah 25 markah untuk satu subjek. Okey, jadi murid tidak jawab semua soalan lah. 3 set tu bukan murid jawab semua-semua. Murid jawab 1 set soalan sahaja, yang mana 1 set soalan mengandungi 15 soalan, 25 markah. Okey. Menjawab ke puan? Okey, sebab kalau ikut pemahaman saya memang set soalan yang sama lah kan untuk kelompok A dan B, cuma tak ada kebarangkalian soalan bocor ke Mak Limah? Faham? Okey, baik. Untuk kebocoran soalan ni memang tidak dapat dibendung secara keseluruhannya lah. Namun mungkin boleh kami cadangkan kepada guru-guru. Guru-guru tak akan beritahu kepada murid soalan berapa yang murid tersebut jawab. Maksudnya dirahsiakan set soalan tersebut. Kan ada 3 soalan. Jadi setiap murid yang akan menghadiri ujian pada hari tersebut akan dapat soalan yang berbeza, set soalan berbeza. 3-3 tu bergilir. Tetapi set soalan tersebut dirahsiakan lah. Dan mungkin ibu bapa boleh pesan kepada anak-anak, jangan tanya
Jangan bagi tahu pada anak kawan-kawan lain. Kalau kawan tanya jangan jawab. Macam itulah. Macam tu caranya lah Puan. Kalau macam nak bendung macam tu lah. Betul tak Maklimah Syirikah? Betul, setuju. Sebab perkara ni juga dah dilihat awal oleh pihak sekolah dan kita pun memikirkan mungkin banyak jugalah yang difikirkan dan ini adalah mungkin keputusan terbaik daripada pihak JAKIM jugalah. Namun seperti Maklimah Ruhi katakan tadilah ya, bila penilaian bukan secara betul dan tidak dijalankan serentak kepada semua calon, ini adalah antara perkara yang mungkin akan berlaku. Jadi kita meminta usaha jugalah, senang cerita macam Maklimah Ruhi kata tadi, ya, ibu bapa lah ya mainkan peranan ya, motivasikan anak-anak ya, bukan kita nak kedekut dan sebagainya tapi untuk melaksanakan konsep penilaian itu secara lebih baik, secara telus ya. Begitulah insya-Allah. Okey, baik. Daripada Mai Anisha, okey dipersilakan. Assalamualaikum Maklimah. Waalaikumsalam. Saya ni confused sikit, saya nak tanya ya. Macam mana tadi soalan dia ada 15 soalan. Dijawab dalam masa 10 minit. Kemudian ada tiga set soalan kan? Maksudnya Betul. ini bukan untuk memilih, ini adalah 3 area yang student kena jawab, betul? Betul. Dan setiap 3 area tu 15 soalan maksudnya ke atau 5? Maaf Puan, okay, saya jawab Maklimah Syirikah. Silakan. Pemahaman pemahaman Puan tadi ada salah sikit. Murid bukan menjawab 3 set soalan. Murid akan jawab 1 set soalan sahaja. Yang mana 1 set soalan akan ada 15 soalan. 1 set soalan ada 15 soalan, mengandung 15 soalan, 25 markah. Okey. Dan murid perlu jawab dalam 15 soalan dijawab dalam masa 10 minit. Betul. Dan 25 markah. Betul. Macam mana ya correlation tu? Okey. Baik. Baik. Maaf ya, saya tanya sebab saya duk mikir menjawab secara lisan dalam masa 10 minit untuk 15 soalan dan markahnya adalah 25. Okey, baik. Okey. Okey, syukran Maklimah Ruhi. Okey, baik. Di sini saya berikan pencerahan dari segi pengurusan pihak sekolah ya untuk aturkan masa yang terbaik yang sesuai setimpal dengan anak-anak ni. Tambah lagi kekangan yang kita lihat sekiranya anak yang kategori grade A tadi mungkin tiada masalah. Dia boleh menguasai bagaimana nak menjawab setimpal dengan masa yang diberikan. Bagaimana pula murid yang tidak dapat jawab tadi? Baik, itu yang berbalik kepada jadual kelas yang mana pihak sekolah melihatkan ya laporan daripada guru-guru subjek sendiri untuk mereka meminta masa lebihan. Ya, sebab itu jadual kelas tadi yang mana tahun 5 dan tahun 6 yang mana ada Ibu Rain Darwish tanya bilakah akan dikeluarkan, kita tak dapat keluarkan masa yang terdekat sebab kami menampakkan relevan di sini ya masa yang diberikan seperti mana yang dimaksudkan tadi, satu subjek hanya ada perjumpaan 1 jam seminggu. Jadi itu pun kami dah tambahkan ya dengan tambahan 1 jam lagi untuk subjek-subjek yang elektif yang lain yang kita rasakan boleh masukkan untuk pelaksanaan penilaian seperti subjek co-curriculum ya, subjek tilawah dan hafazan kita nak cuba ya untuk insertkan dengan subjek-subjek MP Kafah ni bagi memberikan lebihan masa kepada murid-murid untuk menjawab. Namun kita lihat kat situ dengan totalnya hanya 2 jam 60 minit dan juga bilangan murid yang ada di dalam kelas, itu yang kita menampakkan 1 jam satu murid hanya 10 minit saja tadi. Jadi disebabkan itu kita cuba mengaplikasikan dengan membuat satu ya jadual kelas yang mana mungkin murid akan jumpa ya dengan guru ni sebab guru minta satu hari ni anak ni fokus untuk satu subjek tertentu saja. Dan kita dapat lihat dengan 5 subjek yang dinilai tadi tu boleh kita insertkan untuk yang 5 hari dalam seminggu tu. Jadi kita boleh lihat mungkin satu hari okey satu subjek yang akan mereka fokuskan ya murid ataupun guru ya. Kemudian untuk hari yang berikutnya pun sama satu subjek yang boleh difokuskan dan seterusnya.
Jadi dengan itu kita memutuskan juga baru cadangan tadi, sebabnya baru jumpa taklimat dengan guru-guru tadi, ya, kita memutuskan untuk mereka ni fokus untuk pi kafah ni pada sebelah pagi saja. Okey, kemudian kita tak boleh masukkan juga untuk subjek-subjek lain yang mana kita sedia maklum anak pun terlibat dengan subjek akademik, ya, yang mana juga merupakan penilaian pada hari yang sama, tempoh waktu yang sama, kerana selepas itu seperti mana taklimat sebelum ni mereka hanya ada 6 minggu je sekolah. Ya, jadi kita kena juga jalankan penilaian akademik ini dalam waktu yang dinilai dalam masa yang sama anak-anak ni juga tengah pi kafah ni. Jadi itu yang kami masukkan tahun 6 tapi tahun 5 nak tak nak kena buat. Jadi itu yang kita akan letakkan di belah pagi mungkin diniah sahaja, fokus anak kepada mata pelajaran pi kafah, manakala yang di sebelah petang murid boleh fokus untuk akademik. Untuk tahun 5 mereka boleh buat penilaian, untuk tahun 6 okey kita akan tengok. Dan dari situlah kita nampak pihak sekolah juga perlu main peranan penting ya untuk follow up juga dengan laporan guru-guru sama ada penilaian sudah selesai dibuat ke atau dan sebagainya. Oleh disebabkan itu ya beberapa perkara yang kita nampak tak jelas di sini. Okey, kerana apa ya pihak sekolah tak jelas? Pertama, kami belum dapat lagi taklimat yang jelas daripada pegawai yang berkaitan daripada pihak induk. Ya, kami sebenarnya belum diberikan apa-apa taklimat lagi secara lisan, secara verbal ya daripada pihak induk. Kami hanya menerima maklumat ini melalui slide sahaja dan pemahaman setiap sekolah satu Malaysia ini adalah daripada slide yang dikongsikan ya dan juga yang baru-baru ini YouTube itulah dan slide tadi kita kongsikan tu adalah kesimpulan daripada YouTube. Jadi taklimat yang jelas berkenaan dengan penilaian, pelaksanaan masa ya peruntukan masa dan sebagainya akan diberikan pada tarikh 8 hari bulan nanti yang mana anak-anak sedang sibuk minggu bercutan. Jadi waktu itulah kita pihak sekolah ya guru-guru subjek kita bagi fokus untuk betul-betul orang kata drill anak-anak ni yang mana kita pihak sekolah pula sedang tunggu taklimat yang betul-betul sebenarnya daripada pegawai yang berkaitan. Okey, jadi disebabkan itu berbalik kepada soalan puan tentang peruntukan masa dan juga bilangan soalan yang akan diberikan kepada murid itu tadi, itu yang kita perlukan buat rombakan semula pada jadual kelas ya dan kita cuba usahakan kerana apa dengan rombakan jadual kelas tadi juga melibatkan juga susunan atau guru masuk yang terlibat dengan kelas-kelas lain. Jadi penyusunan jadual berkenaan guru ya dan juga dengan murid ni memang memerlukan masa sedikit lah dan kita pun baru berikan taklimat daripada guru-guru subjek dan ini yang permintaan pada mereka juga untuk yang terbaik lah kepada anak-anak. Sebab itu tuan-puan kalau dilihatkan berbalik pada soalan tadi 29 hingga 30 ya adakah murid datang berkelompok dan sebagainya. Okey, kalau ikutkan ya tarikh 15 hingga 30 tu terletak pada 3 minggu. Jadi minggu pertama kita fokuskan kepada kelompok A dan minggu yang kedua fokuskan kepada kelompok B. Bagaimana minggu yang ketiga jatuh pada 29 dan 30, itulah yang pihak sekolah fikirkan untuk finishingkan sekiranya ada laporan daripada guru-guru subjek ada beberapa orang murid yang tidak dapat selesaikan penilaian. Ya, dan disebabkan itulah kami mohon sangat kepada ibu bapa apabila tiba hari penilaian anak-anak murid hadir ke sekolah mesti bagi murid hadir ke sekolah kerana apa? Guru hanya boleh buat penilaian di sekolah saja sekiranya ya mahukan kelancaran anak-anak murid semua dinilai dengan begitu baik ya kami juga memerlukan kerjasama ibu bapa untuk memastikan anak hadir ke sekolah kerana guru boleh menilai di sekolah saja kita nak guru fokus di sekolah jadi kita tak mahulah nanti campur aduk ada yang guru perlu hubungi ibu bapa kerana anak tak hadir ke sekolah dan kita perlu kejar juga anak-anak murid ni kerana dia tak beri komitmen dan sebagainya. Jadi itulah perkara-perkara tadi yang kita kongsikan sejak awal taklimat tadilah insya-Allah. Okey, bagaimana puan? Okay, boleh ke? Saya faham cuma saya rasa kalau 15 soalan 10 minit pelajar tu pelajar lemah ke, grade A ke, grade B ke, grade C ke, kalau ikut secara moderatenya, susahlah kita nak tengok kan. Saya wonder juga soalan tu secara lisan ke, secara bertulis pelajar kena baca dan juga menjawab ke, kena ada correlation lah. Kalau mukadimah beritahu saya, ada 15 soalan, 10 minit, 25 markah, tak logik tu mukadimah. Jadi saya wonder macam mana keadaan
pihak JAKIM set soalan dalam keadaan, ya betul kita semua kekangan masa, tetapi untuk pelajar seperti apa yang Mu'alimah cakap lah, pelajar pun ada kekangan dengan stres dia dekat rumah, nak pergi sekolah, so on and so forth. Cuma saya heran macam mana boleh set dalam keadaan masa yang begitu singkat untuk, sebab markah dia 25 tu Mu'alimah, banyak tu. Ya, saya concern lah benda-benda macam ni, saya memang concern sebab kita tak tahu kalau secara lisan mungkin anak kita nervous kan. Kita kena take into consideration juga benda-benda macam tu. Betul tak? Jadi Betul. saya ni daripada segi apa yang saya nampak, saya rasa macam mana ni? Macam mana correlation? How do you set the questions? How do you get the marks into it? Of course saya punya concern kan. Ya, itu yang saya bertanya. Biar nampak benda tu biar logik lah bila kita set masa exam questions, biar logik lah, itu je maksud saya. Pasal pelajar grade A ke grade B sebenarnya tak ada masalah. Kalau secara logic thinking dan average pun sepatutnya the correlation tu kena at par lah maksudnya. Ya, with taking into consideration budak panik ke, nervous nak pergi sekolah, dah lama tak pergi sekolah kan. Maybe pihak sekolah boleh take into considerations lah. I guess masa discuss pun, I believe ramai juga kot Mu'alimah bertanya, biar betul 15 soalan, 25 markah, 10 minit. Macam illogical lah pada saya. Jadi saya minta lah pihak sekolah untuk maybe boleh discuss further lah kot tentang ni, sebab as what Mu'alimah cakap, diorang pun tak bagi secara detail lagi kan. Jadi bolehlah saya sampaikan my concern lah about these things. Okay Mu'alimah, terima kasih ya. Sama, insyaAllah. Terima kasih Puan. Terima kasih atas perkongsian. Terima kasih juga atas makluman daripada ibu bapa, ya, keprihatinan ibu bapa, betul ya. Jadi insyaAllah ya, kita cuba yang terbaik ya, dan insyaAllah apa yang kami nampak yang boleh kami kemaskan ni adalah bila kita tengok nanti ada anak-anak yang berhabis penilaian, kita akan cuba usahakan untuk bantu anak-anak ni supaya mereka dapat markah yang terbaik lah ya, insyaAllah. Terima kasih atas penekanan tuan-puan tadi untuk membuatkan kita pihak sekolah ya untuk ambil berat hal ni ya, supaya kami pastikan dengan maklumat tuan-puan tadi kami betul-betul amanah ya, betul-betul amanah dan betul-betul memastikan penilaian ni dijalankan ya secara betul lah, secara tepatnya ya, insyaAllah. Baik, terima kasih sangat-sangat ya. Moga-moga ada ibu bapa lain yang ingin berikan cadangan juga, dipersilakan ya buat kami pihak sekolah lah untuk jalankan yang terbaik. Baik, seterusnya kita pergi kepada ibu bapa, parent kena info anak-anak, insyaAllah anak-anak Al-Hikmah semuanya amanah. Baik, amin ya rabbal alamin, insyaAllah anak-anak Al-Hikmah memang soleh dan solehah ya, insyaAllah. Baik, seterusnya satu set soalan cover untuk 5 subjek. Baik, ini soalan yang cantik jugalah, yang jelas. Macam mana Maklimah Ruhi, kita dah dapat makluman ke berkenaan dengan jenis set soalan, kandungan soalan? Untuk jenis soalan dan set soalan tu kami baru dimaklumkan set soalan sahaja random. Untuk kandungan set soalan tersebut belum dimaklumkan secara detail lah, dan kami pun hanya berterima slide dan diminta guru-guru untuk baca dahulu, dan untuk selanjutnya pihak UPID hanya maklumkan akan berikan satu tarikh untuk taklimat MP Kafwan ni lah. Dan untuk itu sebarang makluman akan diberikanlah dari masa ke semasa, dan kemungkinan juga akan ada perubahan, dan harap maaf kemungkinan masa tersebut akan berubahlah mengikut, dan kami pun mahu yang terbaik untuk anak-anak. InsyaAllah kita sama-samalah buat yang terbaik, dan syukur jugalah kepada Puan Ibu Mai Alisha. Syukran.
Okey, baik. Alhamdulillah. Baik, seterusnya. Okey, terima kasih juga kepada Puan Nur Azra. Baik, insyaAllah ya, kita cuba yang terbaik dan kita mohon doa lah ya daripada kita semua, khususnya Tuan Puan, Ibu Bapa, kepada anak-anak yang akan dinilai ini. InsyaAllah moga doa-doa kita semua termakbul lah ya. Doa Tuan Puan lagi orang kata lagi termakbul doa seorang ibu ya untuk anak-anak insyaAllah yang berjuang ya untuk penilaian ini. Baik, ada lagi soalan? Baik, kita teruskan. Baik, mungkin ada yang nak terus tanya pun boleh juga buka mic. Baik, Alhamdulillah ya. Nampaknya tiada soalan di ruangan chat ya, mahupun siapa-siapa tuan-puan yang raise hand dan buka audio untuk tanya soalan. Jadi kiranya taklimat sudah hampir kepada penghujungnya lah ya. Baik, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. InsyaAllah kita doakan yang baik-baik ya untuk anak-anak kita dan insyaAllah yang terbaik memang yang terbaik lah untuk anak-anak kita. Sekiranya tuan-puan ada sebarang soalan ya, boleh ajukan kepada pihak sekolah, insyaAllah kepada Maklimah Ruhi boleh, kepada saya boleh, kepada sesiapa sahaja pun boleh, dan insyaAllah kita akan cuba jawab yang terbaik lah menyantuni semua soalan tuan-puan ya, dalam keadaan kita yang hidup dalam cara baru jugalah untuk tahun ni, memang mencabar jugalah ya dengan pentaksiran UPKK ni, iaitu PKFA ni ya, masih juga dijalankan ya walaupun dalam keadaan persekolahan begini ya. Namun kita yakin insya-Allah bahawa doa-doa kita nanti ya, insya-Allah itu sajalah yang boleh kita lakukan. Kita panjatkan kepada Allah dan yang terbaiklah untuk anak-anak kita semua. Baik, terima kasih tuan-puan yang dihormati sekalian kerana meluangkan masa bersama-sama dengan pihak sekolah. Sekali lagi saya ingin maklumkan ya, agar tuan-puan sentiasa pekalah dengan maklumat yang diberikan dalam grup kelas. InsyaAllah pihak sekolah akan ya usaha yang terbaik, menjalankan amanah kami yang terbaik buat anak-anak ya, dan insya-Allah makluman juga kami akan beri dari masa ke semasa. Mohon maaf sekiranya ada kesilapan dalam sebaran makluman ke ya, ataupun segala perkongsian daripada pihak sekolah, dan sebarang cadangan dan pendapat bolehlah ajukan kepada kami juga untuk kami ambil tahu ya, dan kami lakukan yang terbaiklah buat penambahbaikan. Baik, sekali lagi Maklimah Ruhi ada apa-apa kata-kata akhir untuk dikongsikan? Tak ada, cuma ucapkan syukur kepada ibu bapa dan harap anak-anak lebih termotivasi lah bila berada di sekolah nanti, insyaAllah. Syukran. Baik, insya-Allah kita akhiri taklimat kita pada malam ini dengan tasbih kifarah surah Al-Asr. Bismillah. Amin, syukran, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Saif. Sama-sama Puan. Bye Ryan. Jumpa di sekolah. Afwan Puan. Afwan Puan Azura. Sama-sama Puan Sila. Sama-sama Puan Nur Hidayah. Syukran juga buat Maklimah Zuraida. Bye Maklimah, ni Amin ni Maklimah. Bye Maklimah.